Suyuti rahimahullah ta'ala, 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita berada pada hadis yang ke-40 dah. Hadis yang last. Zero kata sound delay. Hadis yang ke-40 daripada hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut saya, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya, barang siapa yang ucapan terakhirnya, yakni sebelum kematiannya, ialah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Hadis Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, daripada Muaz bin Jabal. Hadis ni hadis ke-40 dah. Maksudnya dah cukup dah. Dah habis dah 40 hadis dah daripada yang dihimpunkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebagai penutupnya pada ketika kematiannya dia sebut la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk syurga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina, mari kita tengok ulasan dia. Ulasan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud hadis di atas ialah sesiapa yang ucapan terakhirnya ketika hendak berpisah dengan dunia ialah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Ada ulama yang berkata, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan i'tiqad di hatinya, kemudian dia mati atas i'tiqad tersebut, maka dia tergolong daripada kalangan yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, sekalipun jauh jarak masa di antara ucapannya dengan waktu matinya, asalkan sebelum matinya dia tidak pernah mengucapkan sebarang ucapan yang menyanggahi ucapan syahadah tersebut. Pandangan ini berdalilkan hadis ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala jannah wa in zana wa in saraqa. Tidak ada hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimah itu, melainkan dia akan masuk syurga, sekalipun pernah berzina dan sekalipun pernah mencuri. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, hadis ni faham ambil bahawa subhanallah, siapa yang akhir kalam dia bila dia meninggal dunia pada hari mati dia, dia last perkataan dia ialah la ilaha illallah. Walaupun kadang-kadang subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni sebagian ulama pula menyebutkan i'tiqad dalam hatinya la ilaha illallah, walaupun tempoh dia sebut dengan kematian itu ada tempoh dia, tetapi tidak ada perkataan dalam tempoh tersebut dan perbuatan dia yang menyanggahi daripada i'tiqad dalam hatinya dalam tempoh tersebut. Mungkin subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, last dia sebut la ilaha illallah waktu semayang dia yang terakhir tu. Dia semayang yang terakhir tu, kemudian dia mungkin dia kemalangan ke, dia apa ke, ambil tempoh yang begitu lama, sampailah dia meninggal dunia. Tapi dalam tempoh dia mengucapkan la ilaha illallah tu, tak ada satu pun perbuatan ataupun perkataan dia yang menyanggahi daripada la ilaha illallah tersebut. Sama ada dia mungkin Allahumma salli ala Sayyidina, dia mensyirik, dia syirik, dia apa, dia pi berobat dengan apa, pi percaya kepada dukun ke, percaya kepada bomo ke yang bawa syirik pada Allah ke sebagainya. Dia tak ada perbuatan-perbuatan dia. Apatah lagi kalau akhir kalam dia sebut memang sungguh sebut la ilaha illallah.
Dulu-dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang tak mampu nak sebut la ilaha illallah ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kecoh. Semua pakat panggil Nabi SAW, panggil apa semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nah, pasal apa? Pasal ada orang yang tak mampu nak mengucap dua kalimah syahadah. Tapi subhanallah, kalau la ni, kalau ada orang mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah, kalau ada orang yang mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah dia pada hujung usia dah, kecoh pula. Nah, Allah macam kadang-kadang saja Allah nak tunjuk, ada orang pergi rakam kamera lah, pergi rakam video lah. Nah, saudara Syahmat, ada orang nampak lah, ada satu tu saya tengok video, subhanallah. Dia pergi semayang, pergi buka masjid awal subuh. Sebelum subuh lagi dia pergi buka masjid. Semayang tahajud lah kot kan, sebelum daripada orang azan subuh lagi. Kemudian pergi semayang tu betul dengan kamera CCTV tu. Semayang, bukan dia pergi saja-saja nak pergi duduk orang tu, dia macam Muhammad. Lalu tuan-tuan, dia pun semayang 2 rakaat apa semua sebagainya. Lalu sampai bagi salam. Lepas bagi salam, tuan-tuan, tiba-tiba macam dia tertunduk ke depan. Duk nampak macam dia usaha nak bangkit tu, tapi dia tunduk lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia pun rebah dan meninggal dalam keadaan dia sedang sujud. Orang lain yang mai tengok nampak macam dia sedang sujud. Walhal dalam video tu tunjuk dia dah habis sembahyang dah, tapi dia terdorong untuk sujud lepas pada tu. Dia macam ditarik-tarik untuk sujud. Dan subhanallah, seluruh dunia menyaksikan apa yang dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mati dalam keadaan dia sedang qiyamul lail, dia sedang sembahyang, dia sedang sujud pada Allah. Pasal apa? Macam Allah saja nak tunjuk. Tuan-tuan, sebab waktu akhir zaman ramai orang yang tak mampu nak dapat kematian yang disebut sebagai husnul khatimah yang macam tu. Ramai orang tak ada. Tapi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita nak buat lagu mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa selalu. Doa lagu mana? Nabi SAW ajak dekat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna, macam mana? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah kematian kami ni, hujung kami ni dengan husnul khatimah, dan jangan engkau tutup penutup ni dengan su'ul khatimah. Nabi SAW sebut, tuan-tuan, kita yang duk mengaji ni, subhanallah, yang duk kuliah tiap-tiap hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan overconfident. Yang hujung usia kita ni boleh kita jadi macam ni juga. Nak kena jaga, tuan-tuan. Kata Imam Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dia kata apa? Orang yang bertakwa ini, dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Nabi SAW sebut, fa innal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira tampung ujung tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mungkin buat macam-macam, macam kita lah tuan-tuan. Dulu semuanya biasa buat silap dalam kehidupan. Semua orang biasa buat silap dalam kehidupan. Subhanallah, salli ala Muhammad. Dan mungkin ada di kalangan kita yang pernah melakukan kesilapan yang sangat besar dalam kehidupan dia. Dia buat benda maksiat yang sangat besar dalam hidup dia. Waktu sebelum daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi hidayah kat dia. Tiba-tiba Allah bagi hidayah kat kita, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi jalan-jalan ilmu, kita boleh duduk dalam balai ilmu, kita boleh duduk dengan orang-orang baik-baik, duduk dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala, kita belajar ilmu, Allah bagi hidayah kat kita, dan kita cuba untuk jadi orang baik. Dan kita berdoa pada Allah agar Allah istiqamahkan kita duduk dalam keadaan kebaik ni, dalam baik ni sampai ke akhir hayat kita. Sebab ada orang, tuan-tuan, semua itu ada seorang, dia mengadu dekat saya, dia kata, Ustaz, ayah dia bila masuk umur 70 tahun saja tak mau semayang lah. Masuk aja umur ayah dia 70 tahun tak mau semayang lah. Dia kata, ayah semayang lah, janganlah macam ni, semayang lah. Dia kata, hang siapa nak ajak aku? Dia kata, hang siapa nak ajak aku? Aku makan garam dulu pada hang lah, apa semua lah. Tuan-tuan, dia jangan sebut apa, dia tak mau buat. Tuan-tuan, ada orang yang Allah ubah hati dia lagu tu. Aku, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, waktu Nabi SAW ajak dekat kita apa, tuan-tuan? Allahumma qallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Allahumma muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ni, hati aku ni, ala dinik, di atas jalan agama kamu. Doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggal doa-doa tu, ni dua doa ni jangan tinggal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang kedua, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ni yang tinggal setiap kali lepas sembahyang. Faham tak ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab kita nak Allah jaga kita ni tuan-tuan dengan hidayah yang Allah bagi kat kita ni sampai ke akhir hayat. Sebab ada orang yang Allah kalih hati dia tuan-tuan. Allah alih hati dia subhanallah di hujung-hujung usia dia. Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sesungguhnya seorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga ni tinggal satu hasta lagi nak masuk, sikit lagi nak masuk, satu hasta lagi masuk. Lalu tuan-tuan, kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung usia dia, lalu dia pun masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan sesungguhnya kata Nabi SAW, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia amalan ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga. Tuan-tuan, tu yang kita takut. Ada orang, Nabi kata ni, dia buat amal sungguh-sungguh, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia, orang kata dia ni memang ahli syurga dah. Tapi hujung-hujung usia dia tuan-tuan, dia melakukan kemaksiatan di sisi Allah. Dan dia mati pada ketika dia sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Lalu apa? Dia masuk neraka. Ada orang tuan-tuan, subhanallah, macam saya pernah cerita, itu saya pergi ceramah, saya pergi kuliah bulanan saya dekat di Ipoh. Ada seorang tu tuan-tuan, dia cerita kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni baru ni Islamkan seorang, tapi tak sempat nak daftar, tak sempat nak apa, dia mati dulu. Lepas tu keluarga dia ambil, keluarga dia pergi simpan dia dekat tempat agama lain lah. Macam mana Ustaz, dosa tak saya ni? Dia duduk susah hati. Lalu saya kata, cerita Ustaz, cerita apa? Cerita dia, dia kata mak dia sakit. Lalu dia pun duduk pergilah jaga mak dia, duduk sebelah mak dia tiap hari, dia duduk baca surah Yasin kat tepi mak dia. Di sebelah, katil sebelah mak dia tu ada seorang orang Cina lah. Orang perempuan makcik, nyonya lah. Kan duduk kat sebelah. Lalu subhanallah, dia pun rasa macam bersalah, dia pun beralih lah pergi dekat anti Cina tu. Dia kata, minta maaf lah, saya duduk baca ni Quran ni dekat mak saya. Saya harap tak ganggulah. Tak terganggulah, dia kata macam tu. Dia kata, tak, dia kata saya suka dengar. Dia kata saya suka dengar. Oh, bila dia sebut-sebut kata dia suka dengar tu, sallallahu alaihi wasallam, apa dia buat? Dia pergi duk cerita pasal Islam dekat anti tu. Dia duk cerita tentang Islam kat anti tu. Lalu tuan-tuan subhanallah, sampai satu hari tiba-tiba anti tu dia habaq kata dia nak masuk Islam. Baru seronoklah dia. Dia kata macam mana anak saya nak masuk Islam? Lalu dia pun ajak mengucap apa semua, akhirnya makcik tu, akhirnya anti tu masuk Islam. Tuan-tuan, sampai satu hari dia pergi ziarah kat mak dia pula, dia pergi ziarah mak dia, dia tengok katil sebelah tu dah kosong. Dia tanya mak dia, makcik ni pergi mana anti ni? Dia kata anti tu dah meninggal dunia. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam keadaan tuan-tuan sepanjang hidup dia mensyirikkan kepada Allah. Sepanjang hidupnya dia syirik pada Allah. Dia menyembah berhala, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah, dia syirik pada Allah. Tapi di hujung usia dia masuk Islam. Bulat-bulat masuk syurga, bersih, suci daripada dosa. Ada orang pula tuan-tuan di hujung-hujung usia dia, subhanallah, yang asalnya Islam, taat pada Allah, sembahyang, tapi di hujung usia dia syirik pada Allah.
Lepas tu kita takut, oh tuan-tuan, subhanallah, para sahabat bila dengar ni hadis Nabi SAW, getak hati ni, getak hati dia, Pak. Sebab subhanallah, saya cuma tak tahu Rasulullah macam mana keadaan ni, macam mana keadaan kami ni lagu mana ni, sekali kami buat amal sekali, tiba-tiba kitab kami cerita hujung usia kami jadi orang maksiat. Maka sia-sialah apa kita buat. Maka dalam riwayat menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan kata apa? Hati kita ni akan cenderung ke arah mana Allah nak tentukan arah kita tu. Ada orang yang kalau hidup dia ada cenderung lagi nak tengok majlis ilmu, dalam hidup dia cenderung lagi nak ni waktu-waktu yang macam ni, subhanallah. Ada yang hiburan, satu lagi yang ada kuliah macam ni. Hati dia masih cenderung, ni bukan cerita macam berlakon pasal tak. Hati dia cenderung kot tu. Cenderung nak tengok majlis ilmu, cenderung nak ikut kuliah agama, cenderung nak baca Quran, cenderung nak buat ibadat. Tuan-tuan, saya pernah pergi ceramah satu tempat. Orang ramai tu. Ramai orang ramai. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya kata lah dekat orang masjid tu, kata ya ramai orang malam ni. Dia kata, oh Ustaz ni tak ramai ni, selalu lagi ramai. Selalu lagi ramai. Ni geng masjid pun tak main ni hari ni. Kata, pasal apa geng masjid tak main? Ada program apa ni? Hari ni ada bertembung sikit Ustaz. Bertembung program. Saya ingat tembung ada program, ada forum ke apa, ada ceramah apa ke, sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, bertemu dengan program apa? Malam ni final Maharaja Lawak Ustaz. Malam ni final Maharaja Lawak, subhanallah. Cerah masjid. Tuan-tuan, di antara dua benda tu pun tak kerti nak timbang. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ni majlis ilmu ni yang kita mai duduk dalam majlis ilmu tu yang Nabi kata, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas di satu tempat yang nama taman syurga, mai singgah duduk, kata Nabi SAW. Yang Nabi SAW cerita, malaikat melebarkan sayapnya, yang Allah memberikan pengampunan, ya Allah, Allah Rabbi, tuan-tuan, Allah masih mat. Dia dipilih nak tengok yang tu. Walhal satgi ada siaran ulangan. Ni tak cerita bola lagi. Ni tak cerita bola lagi. Subhanallah, tuan-tuan. Kan? Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu ceramah kat mana nak abang tempat tu, kita dah cari pula masjid tu. Jauh lah daripada tempat saya ni, kalau boleh jamak kasar lah. Malam tu final bola negeri tu. Negeri yang saya nak pergi tu, yang ada ceramah tu, ceramah perdana tu, malam tu final bola negeri tu. Tuan-tuan, saya pun susah hati ni, telefon dekat pengurusi masjid ni, Allahumma salli alaihi wasallam, apa ni, ni kita nak tulis juga ke kuliah kita malam ni. Dia rasa macam tak ada orang. Ustaz jangan risau Ustaz mai. Kami tak tengok bola punya orang. Dia lah tak tengok bola. Yang lain ramai lagi. Pak ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, pi tak apa, dia kata macam tu, kita pun confident Nabi. Sungguh tuan-tuan, cerah. Cerah, bukan cerita orang tak pergi masjid, yang tak mai tu orang masjid ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kita apa? Minta maaf lah Ustaz nak terang-terang ni je dah. Tak apalah, faham dah tu yang saya telefon tu. Nak on, kata on ni. Pasal memang antara bola dengan majlis ilmu ni. Yang semalam kan kita belajar bab zuhud. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan di antara ta'rifan zuhud yang disebut oleh ulama, apa dia ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa dia? Meyakini apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar, lebih hebat daripada apa yang ada di sisi kita, di tangan kita ni. Kalau benda tu duduk di tangan kita tu, kita rasa macam, oh tak terang mana lagi. Apa yang Allah janji itu lebih besar, apa yang Allah nak bagi kat kita tu jauh lebih besar, sampai kita sanggup untuk melepaskan apa yang ada di tangan kita untuk dapat apa yang Allah bagi kita. Apa yang Allah nak bagi kita. Tapi subhanallah tuan-tuan, Allah SWT, cuba tuan-tuan abang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuba tuan-tuan abang, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan saya dah orang marah pula, saya tengok bagi contoh bola ni, orang marah pula. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang tu, yang final tadi, yang final tadi. Kan sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tunggu tengok yang tu depan TV, rasa-rasa apa ganjaran yang tuan-tuan akan dapat? Apa yang Allah akan bagi? Rasa gembira, seronok, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita happy, kita gelak.
Faham ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang satu lagi ni, Allah janji apa ni? Allah janji ganjaran pahala, Allah janji. Nabi SAW kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bi tariqal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke syurga Allah. Nabi SAW sebut lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisu dzikr? Apakah habuan yang akan aku dapat kalau aku duduk dalam majlis zikir ni, majlis ilmu ni? Apa yang akan aku dapat? Nabi kata apa? Al-ghanimatu majalisu dzikr al-jannah, al-jannah. Benda yang kamu akan dapat kalau kamu duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu ni, syurga, syurga, kata Nabi SAW. Syurga yang dia panggil apa? Never ending happiness. Kegembiraan yang tak ada penghujung dia. Lepas seronok, lepas seronok. Tapi di antara janji Allah dan janji Rasul yang sangat hebat ni, kita kalah dengan sebiji bola ya. Saya marah tu. Marah tu tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya cuma nak buat bandingan je. Aku cuma buat bandingan tengok. Kita sampai kita tak reti nak timbang mana satu yang faham tak? Padahal sekali ada repeat, sekali ada ulangan. Yang ni tak ada ulangan dah. Tuan-tuan boleh dia kata apa? Ustaz boleh tak apa sekali kita tengok balik review, kita balik tengok dekat, kita tengok balik dekat apa? Dekat page ke, dekat sama ada dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Tu momen yang sekejap, sejam. Daripada pukul 8 sampai pukul 9 kalau ada kuliah waktu tu di masjid tu, kalau kita duduk dalam majlis dalam masjid tu, subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, yang Allah bagi kelebihan, yang Allah bagi pengampunan dosa, yang malaikat melebarkan sayap, yang semua kita dapat semua tu dalam tempoh sejam tu. Satgi ustaz tu balik, semua pekat balik dan habis dah kelebihan tu, habis dah. Tak ada lah. Betul ni Muhammad. Sedangkan subhanallah yang tadi tengok tu, yang bola tu satgi ada ulangan dia. Betul ni satgi ada ulangan dia. Tuan-tuan tengok real time waktu tu, tuan-tuan tengok ulangan waktu tu, sama aja. Tak ada lebih kot. Kalau yang ni tengok satgi dapat pahala 10, tengok ni dapat pahala 1. Tengok bola waktu tengah duduk live tu dapat pahala 10 kali ganda. Tengok bola waktu dia replay balik dekat YouTube tu dapat satu pahala. Tak apalah. Tapi sama aja. Salih Azman. Tuan-tuan. Jadi kita sampai tak reti nak timbang. Kita ni timbang. Faham tak ni? Itu yang kita risau. Kita risau takut apa? Hati kita ni masih cenderung lagi ke arah yang sana. Nabi SAW sebut itu yang kita takut. Dia benda hati, tuan-tuan, benda hati. Kita lah ni mujahadah lah masih tu. Nak try nak buat, try nak jadi. Try nak buat. Masih duduk dalam posisi yang tu. Tak apa, selagi Allah duduk bagi jalan dekat kita. Tuan-tuan ingat satu benda. Lepas Allah bagi dekat kita nama dia hidayah, Allah akan bagi dekat kita nama dia taufik. Tuan-tuan ingat saya sebut ni dulu. Selagi tuan-tuan duduk rasa taufik ni, tuan-tuan masih duduk dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tuan-tuan masih duduk berasa taufik ni dekat tuan-tuan, selagi tu subhanallah, tuan-tuan syukur pada Allah sebab Allah masih duduk melimpahkan kasih sayang dekat kita. Cuma kita je yang tak mau sambut taufik tu. Kita duduk sebut, dengar kuliah selalu, Ustaz, saya nak semayang fardu Jumaat tiap hari, tak mau tinggal Ustaz. Ustaz, kalau boleh saya nak baca Quran setiap hari Ustaz. Ustaz, kalau boleh saya nak buat tu, saya nak qiyam mulai Ustaz, saya nak 2 rakaat tahajud Ustaz. Ustaz, kalau boleh saya nak semayang witir tiap-tiap malam, saya tak mau tinggal Ustaz. Tu nak tu. Bila nak tu tuan-tuan, Allah bagi dekat kita satu benda nama taufik. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, taufik yang pertama
Allah akan permudahkan urusan ibadat dia. Dia nak buat ibadat, mudah je untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Pukul 5.30 pagi jaga dah. Ada lagi tempoh masa. Masuk subuh pukul 5.45 kata. So ada 15 minit lagi. Sempat kot nak ambil wuduk untuk semayang 2 rakaat. Sempat lagi. Allah gerak dia awal. Ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Sehari pula tuan-tuan ada waktu dia. Dia tersedar, waktu ni lapang ni, boleh sembahyang duha. Allahu Akbar azan. Dia duduk depan pintu masjid untuk dia pergi sembahyang jemaah. Semua kadang-kadang Allah susun mudah je untuk dia buat ibadat tu. Mudah je macam mana dia nak, tapi dia yang tak mau sambut. Allah gerak dia, bangkit sembahyang tahajud ni. Bangkit pergi kencing, patah balik tidur. Ni Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bangkit mayang duha lagi. Rasa lapang sikit waktu ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lapang sungguh. Kalau nak pergi mayang duha 4 rakaat, dapat dah. Sagi. Sagi. Habisnya tu ya. Faham tak ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah punya nak bagi dekat kita kelebihan tu, tapi kita yang tak mau sambut. Ni, tuan-tuan biasa, benda ni selalu jadi kat kita. Kita naik kereta kan. Lepas elok sampai kat depan pintu masjid, betul dengan masjid tu, azan. Allahu Akbar azan. Pasal kita duk habaq selalu yang kita ni nak pi sembahyang jemaah kat masjid, nak pi sembahyang jemaah kat masjid, nak pi sembahyang jemaah kat masjid, nak pi sembahyang, sampai orang kata PKP tak boleh pergi, marah kami. Tiap hari marah orang tu, marah orang ni, marah macam. Sedang salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat PKP tu tuan-tuan, mana lagawi pi. Subhanallah salli ala. Tuan-tuan, elok sampai depan pintu masjid, Allahu Akbar. Kalau dia kona pergi masjid waktu tu, dia dapat berawal di masjid, dia dapat pahala i'tikaf di masjid, dia dapat pahala duduk di saf paling hadapan, dia dapat qabliyah zuhur ataupun qabliyah sembahyang qabliyah yang jarang-jarang dia dapat. Punya banyak dia dapat. Tapi tuan-tuan, sehari mai satu bisikan kat dia. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pi depan sana ada masjid satu lagi. Pi depan masjid satu lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tang ni azan, sehari sempatlah kat sana. Qomat. Ni kalut ni nak pergi 4 lane lagi. Sampai tu qomat tu keras cantik lah tu. Kita pun, ya, baik Syekh. Tu Syekh Tan nama dia. Lajak pergi depan lagi sampai elok sampai tang masjid depan tu. Betul orang qomat, Allahu Akbar. Syekh ni kata lah, dia kata, tapi depan sikit lagi. Ada satu lagi masjid kat depan tu. Ni baru qomat kat depan sana lagi. Sempat tayak akhir dengan tu imam pun tak apa dah. Pergi lajak pergi. Elok sampai depan tuan-tuan, orang pun bagi salam. Habis aku tu, dia kata apa? Tak apa, niat pun dapat pahala dah. Mana dia kelas ke tu tuan-tuan? Orang sama syaitan ni dia buat ke tu? Banyak kita duk kalah dengan bisikan dia. Allah punya nak bagi taufik kat kita. Macam malam ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar notification, kita bukan ada buat apa. Keluar notification, kata ada kuliah ke, ada apa live ke apa semua, keluar main dekat kita notification, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok TV kan? Tengok TV. Tak tengok TV. Pada Allah dah bagi dorong dekat dia untuk dia dapat kelebihan dan kebaikan. Pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taufik ni apa? Taufik bukan tauhid, taufik. Taufik yang kedua ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Ibnu Athaillah, Allah halang dia daripada dia melakukan kemaksiatan. Dia susah nak buat maksiat. Kalau ada benda-benda yang dia nak buat, benda tu boleh jadi rosak, ada saja halangan dia. Benda tu sekali boleh perosak dia, boleh jadi tak baik kat dia. Ada saja halangan dia. Hati ni teringin nak buat, tapi ada je. Tiba-tiba handphone habis bateri lah, tiba-tiba line tak ada lah. Nak tengok benda-benda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, benda-benda tak elok, tiba-tiba ada saja halangan lah. Nak pergi sana, tayar pancit lah. Nak pergi sini, nak pergi buat benda tak elok, tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, minyak habis lah. Macam-macam halangan dia daripada dia nak melakukan kemaksiatan.
Bahkan kadang-kadang kita buat satu benda, Allah hantar kawan-kawan kita untuk nasihat dekat kita lah. Ni, kita terbuat satu benda yang boleh merosakkan pahala amal kita, yang boleh menjadi dosa kat kita. Sekali ada kawan telefon kita, kawan nasihat kat kita, sallallahu alaihi Muhammad, jangan buat macam ni, sekali jadi lagu tu, jangan buat macam tu, sekali apa semua. Tuan-tuan, itu taufik. Tapi apa kita buat? Kita marah balik kat kawan. Aduh, sibuk sangat pasal apa ni aku, sallallahu alaihi Muhammad. Siap tulis pula dekat dalam Facebook yang orang aduh sibuk hai orang lah apa. Tuan-tuan, Allah punya sayang dekat dia, nak bagi segala kebaikan dekat dia, tapi dia yang tak mau. Dia yang tak mau. Bila tengok-tengok salih semak, oh ni apa? Internet tak ada pula. Dia boleh start motor, fikir dia mamak tanya, internet apa ni? Kan punya nak buat juga tu. Nak buat ambil lah. Tuan-tuan faham tak ni? Allah punya susun dekat dia, punya sayang dekat kita. Tapi kita sendiri yang tak mau sambut taufik tu. Yang ketiga, tuan-tuan, kata Ibn Athaillah, taufik ni apa ni? Allah memasukkan ke dalam hatinya, tuan-tuan, rasa rendah diri. Sallallahu alaihi Muhammad. Umi Aisyah Amirul, betul yang dijawab oleh Umi Aisyah Amirul tentang sunat melewatkan sedikit solat Isya untuk diisi dengan urusan-urusan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk beribadat pada Allah, bila waktu Isyak, sunat untuk kita lewatkan dengan kita isi majlis-majlis ilmu. Kita majlis dengan benar-benar ibadat kepada Allah. Salli ala sayyidina. Itu kena faham macam tu keadaan dia. Tapi tidak kepada yang lain-lain. Baik, Allahumma salli ala. Tuan-tuan, terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa ni? Dia rasa rendah diri. Dia tengok semua orang baik pada dia. Dia tengok semua orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alim, lebih hebat, lebih soleh daripada dia, rasa macam dia tak ada apa-apa. Ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu perasaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah limpahkan taufik dekat dia. Boleh faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi balik kepada apa yang disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, orang yang bertakwa ini, dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Macam mana dia sebut sebagai usaha untuk mati dalam husnul khatimah ni? Dia sentiasa melakukan amal kebaikan dalam hidup dia. Buat baik je, buat baik je, buat baik je. Dan dia tidak selitkan di antara kebaikan itu dengan kemaksiatan. Sebab dia takut waktu dia selit maksiat tu, waktu tu Allah cabut nyawa dia. Faham tak? Dia buat baik dah, buat baik. Kan Nabi kata apa? Inna ahadakum, sungguhnya seorang tu beramal dengan amalan orang soleh sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi masuk. Lalu kitab yang mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk neraka. Kita ni orang mengaji ni tuan-tuan, orang yang duduk dengar kuliah selalu ni, rasa-rasa tak patut dah kot pergi tempat-tempat yang ada maksiat dekat dalam dia. Rasa tak patut dah. Malah sallallahu alaihi wasallam ada yang telefon tanya, Ustaz, nak pergi tengok wayang Ustaz ni boleh tak? Macam mana nak jawab macam mana? Dia siap bagi alasan pula, Allah Ustaz ni cerita ni je kot, cerita kartun je kot. Macam tu kan. Dia siap bagi alasan, tanya juga, baguslah tanya tu. Saya kata tak apalah, pilah, tak ada masalah, boleh pilah. Selagi tak buat benda maksiat kan, tak apa, pi. Cuma satu nak minta apa tak? Minta apa? Jangan mati dalam panggung wayang lah. Jangan lagi mati dalam panggung wayang. Mana tahu terkejut ke apa ke? Ni saya sebab terkejut apa ke, tiba-tiba rebah dalam panggung wayang, mati. Mustahil tak jadi gitu? Saya ada saya. Mustahil? Tak mustahil. Dia tak mustahil. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak akan dilambatkan wala saat, tak cepat walaupun saat. Mai waktu dia mati. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiba-tiba Abah meninggal dalam panggung wayang. Esok masuk sahabat. Ni, masuk berita ke, masuk sahabat ke, viral dekat Facebook ke, viral dekat WhatsApp. Seorang AJK masjid.
Ni, meninggal dunia dalam panggung wayang. Orang dia kata apa? Apa perception orang? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok lagi kadang-kadang kita duk tengok benda-benda yang tak baik, kita duk buat benda-benda yang tak elok, kita tengah-tengah duk tengok, tengah-tengah duk buat tu, Allah cabut nyawa. Ada seorang guru saya cerita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahfuzah binti Abdul Talib ada waktu disebut makruh untuk solat isyak. Bila sampai 1/3, 2/3 akhir malam tu, waktu tu dah memang lambat, tapi jangan terlalu lambat. Jangan sampai masuk 2/3 malam itu kita lewatkan sampai isyak, sampai ke tahap macam tu. Boleh tak? Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, jadi ada satu kisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru saya cerita. Ada seorang ni, Allahumma salli ala sayyidina. Dia ni tuan-tuan, dia orang baik lah, orang-orang masjid. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Tuan-tuan, dia orang-orang baik, orang masjid, orang lagu tu. Tuan-tuan. Lalu dia mula start berniaga. Dia start buat bisnes apa semua. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke tahap orang duk bagilah. Dia kata, okey, dalam kita dapat bisnes ni, kita kena start buat repo, kita kena mula pergi buat hubungan, buat connection dengan orang tu, orang ni. Dan jangan berkira waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan duduk salli ala sayyidina Muhammad. Jangan limitkan. Kalau orang nak jumpa kita malam-malam lah kita pergi. Kalau orang nak jumpa kita ni, tengok orang berjaya semua macam tu. Dia tak limit tu. Oh, nak jumpa saya 9 sampai 5 saja. Ni bukan orang bisnes. Lalu dia pun macam semangat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Kak Nazar kata apa? Bila merasakan detik kematian sangat dekat, rasa takut dan tak ingin untuk terdorong untuk melakukan lara dan kemaksiatan. Betul. Tu Allah bagi rasa. Masuk je umur 40 tahun, rasa ni Allah akan bagi. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cerita macam mana ending seorang tu, kita tak tahu. Sebab tu jaga elok tuan, jaga elok. Pastikan setiap benda yang kita buat tu, semua benda baik. Ulama sebut jadi orang warak. Tahu warak? Orang warak ni, dia sentiasa warak ni bukan duduk jalan tunduk, baju leket, tak, selebet. Ni apa siapa ni? Warak. Kalau salli ala Muhammad. Kak Zainal kata, kenapa makin pelan suara ustaz? Dan dia cek tengok. Orang lain sahabat-sahabat lain okey ke mic suara saya? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jaga. Lalu subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, warak ini ialah dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia lakukan. Dia nak buat apa? Dia hati-hati je. Suara makin pelan, kata Nar Rashid. Salli ala sayyidina Muhammad. Cek tengok siapa ni. Oh, subhanallah saja. Faham tak? Tuan-tuan. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, warak, hati-hati. Yang kedua warak ni apa ni? Dia fikir, kalau dia buat benda ni, jadi pahala ke jadi dosa? Ya. Ni kalau aku nak buat benda ni, aku nak buat satu benda ni. Dia fikir dulu. Kalau aku buat benda ni, jadi pahala ke jadi dosa? Kalau jadi pahala, buat. Kalau jadi dosa, tinggal. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat apa? Faham ni? Tuan-tuan nak tulis apa kat Facebook? Tuan-tuan fikir dulu. Aku tulis benda ni jadi pahala kat aku tak ni? Kalau tak jadi pahala, terus tulis lah. Kalau jadi dosa, lagi jangan tulis. Faham ni? Kalau sia-sia, tak boleh. Faham tak? Yang ketiga, orang warak ni lagu mana? Orang warak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia fikir kalau dia tengah buat benda ni, dia mati dia pergi syurga ke neraka? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia fikir apa yang kalau dia tengah buat benda ni, kalau dia mati tengah buat ni, mati syurga ke mati neraka? Mati baik ke mati buruk? Tuan-tuan faham tak? Tu sebab tu 3 dia panggil ciri orang warak.
atas perbuatan. Baik, kita sambung balik ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana pentingnya mati di atas kalimah ini, maka baginda menyuruh kita diajarkan orang yang hampir mati akan kalimah tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang hampir mati daripada kalangan kamu la ilaha illallah. Dia panggil talqin. Bila ada orang yang nak mati, orang yang duduk salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan tu, dia apa? Dia talqin. Talqin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Menurut sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Qastalani, ketika mengajar itu tidak sunat ditambah Muhammadur Rasulullah kerana tidak disuruh oleh hadis-hadis, kecuali orang itu kafir, maka hendaklah dia ajar kedua-dua kalimah tersebut dan disuruh dia mengucapkan kedua-duanya. Bila kita ada orang duduk yang tengah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengah sakit tu, tengah duduk nazak tu, kita kata la ilaha illallah. Tu talqin dia bagi. Dia kat telinga dia. La ilaha illallah. Lepas tu diam Ustaz. Bagi dia dengar, bagi dia jawab. Tak jawab lagi. Cuba. La ilaha illallah. Macam tu. Salih alaihi wasallam. Tu jangan kata dah. Mengucap nak, mengucap. Jangan duk sebut dia mengucap, sebut dia la ilaha illallah. Tapi kalau dia orang bukan Islam, ajak kedua-duanya supaya dia di akhir kalam dia masuk Islam. Sebab nama masuk Islam dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang Islam sebut yang tu, la ilaha illallah, sebut yang tu kat dia. Lepas tu jangan kalau dia mampu untuk sebut dah, dia sebut la ilaha illallah, dia sebut. Lepas tu jangan sembang apa dengan dia, jangan cakap apa-apa dengan dia dah. Biar dia last kalam dia dengan la ilaha illallah. Biar sebut tu la ilaha. Pak jawab pak la ilaha illallah. Bapak dia pun jawab la ilaha illallah. Alhamdulillah pak dah mengucap dah, masya-Allah, baguslah pak ni. Nabi kata siapa yang sebut la ilaha ni akhir kalam dia masuk syurga. Bapak cuba bagi tahu kat siapa perasaan pak lah ni. Di soalan tak ada ajak sembang dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa volume setengah je kuat dah. Minta maaf lah Iqbal pun, semua sahabat-sahabat saya. Minta maaf sangat malam ni saya punya apa ni, saya tak tahu pasal apa, nanti kami akan cuba untuk ni lagi, kami nak tengok lagi macam pasal apa dan kami cari solution tentang mikrofon ni, kami try lagi insya-Allah. Dan jadi subhanallah tu. Namun sebagian ulama yang lain antaranya Ibnu Hajar dan dalam Fathul Bari berpandangan yang dikendaki dengan la ilaha dalam hadis di atas dan hadis-hadis yang lain ialah dua kalimah syahadah. Jadi la ilaha itu adalah ungkapan yang merujuk kepada kedua kalimah syahadah tersebut, bukan bermaksud memadai dengan la ilaha saja dan meninggalkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu kata ulama. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang kita kena buat tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara disebutkan oleh ulama ialah kita dalam hidup kita memperbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Orang yang mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah di hujung usia dia ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hidup dia banyak berzikir kepada Allah. Itu ada hari itu saya baca satu berita, dia subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia accident, dia bawa kereta, tiba-tiba ada kereta daripada lorong sebelah tu mai belah depan. Dia kata, kami sempat sebut Allahu Akbar ya. Sempat kata Allahu Akbar, boom, melanggar tuan-tuan, subhanallah. Dan mak dia meninggal. Dia meninggal lah. Dia tak meninggal lah, dia yang cerita. Kalau dia meninggal macam dia nak cerita. Dan salih Sayyidina Muhammad, dia sebut apa? La sebut Allahu Akbar. Tahu pasal apa? Pasal memang melazimi lagu tu. Terkejut, la ilaha illallah. Terkejut, subhanallah. Terkejut, Allahu Akbar. Kita terkejut, oh pecah mak kau tergolek. Ni. Jadi subhanallah. Dan sallallahu alaihi wasallam sebab tu perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama sebut macam ni lah orang buat. Dia pada buat perbandingan, buat bidalan. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Kalau sallallahu alaihi wasallam lori bawa tanah, dia terbalik, akan tumbang tanah, keluar tanah. Dia takkan keluar sayur. Lori sayur, kalau terbalik jatuh sayur, dia takkan keluar tanah. Dia apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita selalu sebut, apa yang kita lazimi dalam kehidupan kita, bila dia terbalik, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa akan jadi? Akan keluarlah apa yang dia amalkan dalam kehidupannya. Dia faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, penutup. Apakah amalan yang kita kena buat? Yang pertama, jadi orang wara. Sebut dia. Yang pertama, jadi orang wara. Sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah ialah jadi orang wara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wara sebut dah tadi ni. Yang kedua, cara untuk kita mudah-mudahan mendapat husnul khatimah ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperbanyakkan zikrullah. Lidah kita dibasahkan dengan zikrullah. Ada satu doa yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam al-ma'thurat. Tuan-tuan boleh amalkan doa tu. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban dzikrik. Ya Allah, kau basahkanlah, kau kurniakanlah kepadaku lidah yang basah dengan zikir. Salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyakkan zikir. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara untuk kita mudah-mudahan mendapat husnul khatimah ialah dengan kita banyakkan berdoa. Apa doa dia? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tamam. Yang kedua, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan satu di antara dia. Jadi saya lagi sekali saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang masih setia bersama dengan saya walaupun dalam keadaan teknikal pada malam ni, subhanallah. Dan saya juga ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Pajak Song dan kepada sahabat-sahabat yang ingin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikash shalihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abang Jafri Arsyad. Terima kasih siapa lagi? Dura Afika. Terima kasih Abu Iskandar. Terima kasih Nabi